Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera semua ibu bapa dan semua pelajar-pelajar SM St. Peter, pelajar tingkatan 1. Selamat datang dan saya bagi pihak pentadbir SM St. Peter ingin mengalu-alukan kedatangan semua pelajar yang akan menjadi sebahagian daripada warga sekolah ini nanti. Oke, jadi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Puan Christine Henry Ogodong yang merupakan penolong kanan pentadbiran bagi sekolah ini, dan ini merupakan sesi pertama di dalam orientasi pelajar-pelajar tingkatan 1. Jadi dari bahagian kurikulum ada beberapa perkara yang ingin saya sentuh yang mungkin berkaitan dengan pelajar-pelajar yang walaupun kita belum bersemuka lagi, hanya baru secara dalam talian online, tapi saya percaya semua pelajar akan dapat belajar dengan memberikan komitmen yang sepenuhnya. Okey, jadi pengenalan tentang isi pelajaran ataupun subjek-subjek yang dipelajari di menengah atas. Kita ada beberapa package tawaran mata pelajaran. Okey, yang pertama kita ada mata pelajaran teras. Mata pelajaran teras ini yang perlu ataupun wajib diambil oleh semua pelajar. Kita ada BM, Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, ada Matematik, Sains, Sejarah dan Pendidikan Islam ataupun Pendidikan Moral. Jadi ini semua merupakan mata pelajaran teras. Kita juga ada mata pelajaran yang dikatakan sebagai subjek wajib. Subjek wajib ini ialah geografi, RBT. RBT ini ialah reka bentuk teknologi yang menggantikan subjek kemahiran hidup bersepadu sebelum ini. Dan juga PJPK, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Dan kita ada satu mata pelajaran tambahan, bahasa Cina, yang boleh diambil oleh pelajar. Jadi ini terhad kepada pelajar-pelajar yang memang dari sekolah rendah Cina. Okey, jadi itu tentang beberapa mata pelajaran yang akan pelajar-pelajar di tingkatan 1 akan belajarlah. Okey, jadi satu lagi maklumat, SMK St. Peter merupakan sekolah yang melaksanakan DLP. DLP ini ialah Dual Language Program, di mana mata pelajaran sains dan matematik diajar dalam bahasa Inggeris. Jadi DLP hanya ditawarkan di satu kelas sahaja, iaitu kelas 1 Arif 1. 1 Arif 1. Jadi ini adalah salah satu daripada sebab mengapa ujian diagnostik itu dijalankan. Jadi salah satu sebab ialah supaya kami boleh mengenal pasti pelajar-pelajar yang boleh kami masukkan di kelas DLP. Okey, jadi pelajar-pelajar yang akan masuk ke kelas 1 Arif 1 ini, kamu akan diberikan borang kebenaran ibu bapa yang perlu ibu bapa tanda tangani sebagai persetujuan untuk kamu berada di dalam kelas DLP ini. Okey, jadi saya rasa itu tentang pengenalan tentang subjek-subjek yang akan anak-anak semua pelajari di tingkatan 1. Okey, itu perkara pertama. Perkara kedua ialah tentang PDPR. PDPR ataupun pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Saya percaya seperti mana arahan daripada KPM, pembelajaran akan dilakukan secara online setakat ini untuk semua pelajar tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 bagi kohort 2021. Okey, jadi PDPR di sekolah ini kita hanya akan ada 2 subjek di dalam satu hari. 2 subjek sahaja, 2 mata pelajaran. Dia akan bermula pada pukul 8 hingga 9.30, 1 jam setengah untuk sesi pertama. Dan selepas itu rehat setengah jam, mungkin boleh makan ke, pergi cari pergi tandas, pergi buat apa-apa sajalah. Dan pukul 10 hingga pukul 11.30
akan bermula sesi pembelajaran untuk mata pelajaran yang kedua. Oke, jadi hanya ada 2 sahaja, kita mula jam 8 dan akan berakhir jam 11.30. Jadi di dalam sehari, kamu hanya ada masa 3 jam sahaja untuk PDPR. Jadi pembahagian kelas akan selesai pada hari ini dan pada hari esok, bermula hari Selasa, PDPR akan bermula. Jadi diminta agar pelajar-pelajar dapat mengingat kembali ID Google Classroom kamu dulu masa sekolah rendah. Masih boleh digunakan di sekolah menengah. Oke, ingat ID GC kamu, ID D5 itu, dan selepas itu guru mata pelajaran ataupun guru kelas akan masukkan kamu di dalam Google Classroom. Oke, dan dari situ guru-guru akan ekstrak kamu untuk melakukan PDPR bagi setiap subjek. Oke, satu, ingin saya ingatkan bahwa PDPR ini adalah wajib diikuti. Sebab di dalam PDPR ini juga penilaian akan dibuat secara berterusan, yaitu pentaksiran bilik darjah. Jadi penilaian inilah yang akan menggantikan, penilaian inilah yang akan diambil kira dan akan dilaporkan di hujung tahun nanti. Jadi pelajar yang tidak menduduki penilaian ataupun pentaksiran bilik darjah ini PBD, kamu akan mendapat tahap pencapaian yang rendah. Oke, jadi sekali lagi diingatkan, PDPR adalah wajib diikuti. Oke, pihak sekolah memahami jika ada dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai masalah di dalam pembelajaran anak-anak secara online. Jadi sekiranya tuan-puan mempunyai cadangan yang boleh memudahkan tuan-tuan dan juga memudahkan pihak sekolah juga, pihak sekolah tidak ada masalah, boleh kemukakan kepada kami untuk kami pertimbangkan. Oke, jadi itu untuk PDPR. Perkara ketiga, kita sentuh tentang peperiksaan. Kita masih tidak ada maklumat PKP kita sampai bila, tapi kita akan menjalankan ujian dan peperiksaan secara seperti biasa, seperti di dalam takwim. Jadi sekiranya PKP masih berlangsung, pihak sekolah akan memikirkan kaedah yang sesuai. Kaedah yang sesuai untuk kita mengadakan peperiksaan. Jadi kalau macam seperti tahun lepas, peperiksaan dijalankan secara offline, di mana pelajar ataupun ibu bapa datang ke sekolah, mengambil kertas soalan yang telah dipukalkan, jawab di rumah dalam masa 2 minggu ataupun seminggu dalam jangka masa yang sudah ditentukan, dan dihantar semula ke sekolah mengikut masa yang telah ditentukan oleh guru. Oke, jadi itu ialah peperiksaan pada tahun lepas. Pihak sekolah juga sedang mempertimbangkan untuk mengadakan peperiksaan secara online. Oke, seperti mana ujian diagnostik baru-baru ini, kita percaya bahwa peperiksaan secara online ini mungkin untuk beberapa subjek ataupun kertas sesuai dibuat secara online. Jadi ini masih lagi dalam perancangan, masih dalam pertimbangan, dan pihak sekolah akan melihat kesesuaian. Oke, itu untuk peperiksaan. Jadi anak-anak sekalian, harapan sekolah, pelajar-pelajar tetap bersemangat untuk belajar perkara baru. Dulu sekolah rendah, sekarang di sekolah menengah sudah. Jadi jangan ada mentaliti yang menyatakan bahwa oke, sekarang ini COVID, PDP secara online sahaja, maka pelajar boleh leka, boleh ambil mudah, boleh tidak serius, boleh tidak peduli. Itu mentaliti negatif yang memang akan memberi kesan kepada kamu dalam jangka masa yang lama, dalam jangka masa akan datang. Oke, jadi kita akan melihat jangan sampai sikap negatif ini merosakkan momentum dan merosakkan, mempengaruhi pencapaian kamu. Oke, sebab COVID tidak selama-lama ada. Kita berharap begitu. Oke.
Jadi situasi pembelajaran di sekolah mungkin memang sangat berbeza dengan situasi pembelajaran di rumah. Semua orang terkesan, semua orang merasakan itu. Tapi saya percaya bahwa selagi kita ada keinginan untuk berjaya, selagi kita ada keinginan untuk mencari ilmu, itu bukan hambatan, itu bukan penghalang. Pelajar boleh mencapai kejayaan walaupun hanya belajar di rumah sahaja. Yang penting kamu mempunyai semangat, kamu mempunyai iltizam, tekad yang sangat tinggi. Jadi kita tidak ada pilihan lain selain daripada membiasakan diri dengan norma baru. Oke, jadi hidup dan belajar dengan cara yang baru. Guru-guru akan berusaha membimbing kamu. Kamu akan belajar walaupun bukan secara bersemuka, hanya secara online sahaja. Saya percaya pada tahun lepas kamu juga sudah menghadapi situasi yang sama. Guru-guru akan berusaha membimbing kamu. Sekiranya kamu tidak memahami ataupun ada kemusykilan, jangan segan-segan untuk bertanya kepada guru. Oke, jadi sebagai penutup, sekali lagi saya bagi pihak pentadbir sekolah ingin mengucapkan selamat datang sekali lagi. Selamat menjadi sebahagian daripada warga SMK St. Peter. Selamat memulakan persekolahan di alam baru, sekolah menengah. Dia salah satu daripada indikator yang pelajar-pelajar sebenarnya sudah dewasa, besar sudah. Oke, jadi kita semua sama-sama doakan pandemik ini akan segera berakhir supaya kita boleh bersekolah seperti biasa. Kamu boleh datang di sekolah, belajar secara bersemuka dengan guru-guru kamu, menjalani semua aktiviti-aktiviti sekolah yang kamu sudah biasa buat. Dan sementara itu jaga diri. Walaupun kamu berada di rumah, berada di mana-mana, sangat penting untuk menjaga diri. Virus COVID-19 ada di mana-mana. Jadi kita akan jumpa bila sekolah dibuka kelak. Thank you. Jumpa lagi nanti.